Buletin Didik 10 Februari bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM melakukan siasatan mengenai kesahihan dakwaan guru meminta pelajar menukar agama dalam satu video yang tular di media sosial. Dalam satu kenyataan, kementerian berkata tindakan sewajarnya akan diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati mempersenda kaum atau agama. Pada masa sama, KPM juga akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis sekiranya ada laporan dibuat mengenai isu berkenaan. Pihak kementerian amat memandang serius terhadap isu yang dilaporkan ini dan menegaskan hal agama tidak boleh dipersenda kerana ia boleh menggugat keharmonian kaum dan negara. Rabu lalu, tular di Facebook video sidang media keluarga pelajar tingkatan 3 sebuah sekolah menengah di Kuala Lumpur mendakwa seorang guru menggalakkan anak mereka memeluk Islam. Ibu pelajar terbabit berkata anaknya memberitahu gurunya mendakwa dengan menukar agama akan meningkatkan peluangnya untuk menjadi pemain bola sepak kebangsaan. Menjelang peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM, seramai 148 calon dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahkota di Umbai, Melaka menyertai program bacaan Yasin dan solat hajat sebagai persediaan menghadapi peperiksaan itu. Bacaan Yasin dan solat hajat itu diketuai Imam Besar Masjid Al-Azim Melaka, Datuk Muhammad Hashim. Program berlangsung di Masjid Jami' Ar-Rahman, Kampung Pulai, Serkam dan turut disertai lebih 500 penduduk setempat termasuk ibu bapa pelajar terbabit. Menurut Pengetua SMK Seri Mahkota Zulkifli Mat Daud, program berkenaan adalah aktiviti tahunan pihak sekolah yang mendapat kerjasama sepenuhnya daripada pihak pengurusan Masjid Jami' Ar-Rahman, Kampung Pulai. Kita membuat satu program solat hajat dan bacaan Yasin bersama dengan yang melibatkan semua ibu bapa, semua murid dan juga komuniti masyarakat yang berada di sekitar kawasan sekolah. Alhamdulillah, jadi program ini juga berasal kita berserah, kita munajat kepada Allah SWT yang mana usaha-usaha telah dilaksanakan oleh pihak sekolah dengan berbagai program dan akhirnya kita berserah kepada ketentuan Allah SWT dan kita juga berdoa supaya anak-anak kita dipermudahkan urusan dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan SPM. Setiap tahun hubungan rapat antara pihak sekolah dengan masjid kami eratkan lagi dengan majlis seperti ini, dan bagi pihak masjid sangat berharap agar para pelajar dapat menjawab soalan dengan baik dan mendapat kerjaan yang cemerlang pada peperiksaan SPM ini yang akan berlangsung ini. Kementerian Pendidikan menetapkan ujian amali, mendengar dan bertutur bahasa Melayu serta bahasa Inggeris bermula 30 Januari lalu dan berakhir 16 Februari ini. Manakala ujian bertulis SPM pula akan bermula 20 Februari hingga 15 Mac depan. Melangkah ke hadapan, Sekolah Kebangsaan Telaga Mas di Pokok Sena, Kedah melaksanakan pertanian pintar menggunakan teknologi internet kebendaan IoT. Melaluinya, proses pembajaan dan siraman kebun sayur murid hanya dikawal menggunakan telefon pintar. Guru besarnya Farahida Omar berkata kebun sayur itu adalah projek murid tahap 2 melibatkan tanaman terung, cili, bendi dan sawi. Ia hasil kerjasama dengan Pusat Pengajian Pengkomputeran Universiti Utara Malaysia UUM. Inovasi berimpak tinggi itu diharapkan membawa kecekapan dalam aktiviti pertanian, terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan nanti. Bila budak tanam pokok, bila budak tanam pokok, lepas tu bila hari cuti tak ada siapa nak siram. Macam hari-hari biasa pun tak ada orang nak siram, payahlah sebab budak masuk kelas kan pagi apa semua, jadi masa terhad. Jadi pokok tu agak macam terbiarlah. Jadi bila kita fikir balik, bincang-bincang, jadi bincang kebetulan bersembang dengan seorang daripada pensyarah UUM. Bincang macam mana kita nak buat nak mengatasi masalah ni. Okey, lepas tu dapat cetusan, bila hasil daripada tu dapatlah idea apa kata kita buat teknik penyiraman ni menggunakan IoT. Projek itu dilaksanakan kumpulan pensyarah termasuk 5 mahasiswa jurusan Teknologi Maklumat UUM. So sini dalam konsep yang kami gunakan dalam projek kali ini adalah konsep makers, di mana sama ada kami bina sendiri projek tersebut atau kita semula. So tak adalah kita gunakan barang-barang yang kita beli.
Segalanya berkonsepkan kelestarian, bermula dengan penggunaan botol terpakai sebagai pasu tanaman, pengairannya pula menggunakan air hujan dan titisan air penghawa dingin dari surau sekolah, manakala bajanya dihasilkan dari daun yang gugur dan sisa makanan di kantin. Guru Pendidikan Islam dan Kaunseling Abdul Razak Ahmad berkata, inovasi ini diharap membantu surau sekolah dalam penakrafan Surau Imarah 5 Bintang peringkat kebangsaan nanti. Bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran anak-anak selain menyemai budaya celik digital, Permodalan Nasional Berhad PNB menyumbang 1,000 unit komputer terpakai kepada beberapa sekolah di Selangor dan Kelantan. Sumbangan itu memberi manfaat kepada lebih 50,000 orang pelajar. Dalam kenyataannya, PNB memaklumkan sumbangan itu sejajar dengan komitmen kelestarian PNB iaitu mengimbangi keuntungan dan pelaburan sosial terutamanya komitmen syarikat untuk menaja pendidikan, peningkatan komuniti, literasi kewangan serta inisiatif perkongsian pengetahuan. Di Selangor, PNB telah menyerahkan komputer kepada 30 sekolah terpilih yang terdiri daripada 23 sekolah rendah dan 7 sekolah menengah di Petaling Perdana, Petaling Utama, Kelang, Gombak, Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Hulu Selangor dan Sabak Bernam. Sementara di Kelantan melibatkan 33 buah sekolah yang terdiri dari 6 sekolah rendah dan 27 sekolah menengah di kawasan Gua Musang, Kuala Krai, Tumpat, Kota Baru, Pasir Mas, Bacok dan Pasir Putih. Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan Muhammad Hassani Hashim turut merakam setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada PNB atas sumbangan komputer terpakai berjumlah 400 unit kepada 33 buah sekolah di bawah pentadbirannya. Ujarnya, komputer tersebut pastinya dapat menampung keperluan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah serta membantu memudahkan murid-murid melaksanakan kerja khusus terutama bagi mata pelajaran di bawah bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Selain memudahkan murid-murid melaksanakan aktiviti projek berkaitan inovasi dan robotik. Seterusnya, sebanyak 315,760 atau 86% peranti diagihkan kepada penerima menerusi program peranti siswa setakat semalam. Ini melibatkan 366,843 permohonan yang telah diluluskan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata sebagai usaha mempercepatkan baki lebih 51,000 penerima, terdapat 2 sesi pengagihan akan dilaksanakan termasuk penjadualan pengagihan ke institusi penerima yang disegerakan. Tambah Fahmi, Pusat Pengagihan Peranti Siswa PPPS akan digerakkan serentak di seluruh negara dari 17 hingga 19 Februari untuk sesi pertama. Manakala 24 hingga 26 Februari untuk sesi kedua dan 3 hingga 5 Mac untuk sesi ketiga. Pengagihan di PPPS itu membabitkan pelbagai institusi pendidikan tinggi yang ditentukan di setiap negeri. Seramai 50 orang murid tahun 6 Sekolah Kluster Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan SK Bombalai Tawau Sabah menyertai Majlis Khatam Al-Quran. Program yang menjadi acara tahunan sekolah itu adalah bagi meraihkan setiap pelajar tahun 6 sebelum mereka berpindah ke sekolah menengah. Program yang berlangsung di Dewan Sekolah berkenaan bermula jam 9 pagi turut disertai warga sekolah termasuk guru-guru. Menurut Guru Besar SK Bombalai Adam Chok Muifah, inisiatif itu juga bagi melahirkan murid cemerlang bukan sahaja dalam bidang akademik dan kurikulum tetapi dari segi insaniah. Sehubungan itu, beliau berharap murid yang menyertai program ini agar terus menjadikan Al-Quran bukan sahaja sebagai bahan bacaan tetapi sebagai panduan hidup. Dan ini merupakan satu program yang julung-julung kali diadakan selepas pandemik lah.
ya selepas pandemik COVID-19, dan ia merupakan satu aktiviti yang memberikan manfaat yang besar kepada anak-anak kita kerana dia dijangka akan memberikan satu inspirasi kepada mereka untuk terus mengamalkan bacaan Al-Quran ini. Ya, sebab kita di sekolah ini hanya boleh menjadi pencetus sahaja, dan amalannya akan diteruskan dalam kehidupannya dan seterusnya mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sebagai satu panduan kehidupan kepada mereka. Majlis Khatam Quran ni kita adakan setiap tahun untuk meraihkan murid-murid tahun 6 yang biasanya program ni ada di bawah program Jacob. Jadi setiap tahun murid tahun 6 di akhir semester persekolahan kita akan adakan khatam Quran lah untuk murid-murid yang telah khatam Quran. Mungkin tahun depan kita akan rencanakan seperti yang dicadangkan oleh guru besar. Saya berasa amat bersyukur kerana pihak sekolah telah membuat majlis khatam Al-Quran untuk kami murid tahun 6 yang akan berpindah 1 minggu lagi. Pihak sekolah turut bercadang untuk melibatkan semua murid di sekolah itu pada majlis akan datang dan tidak hanya terhad kepada murid tahun 6 sahaja. Berkuat kuasa hari ini, pemilik kenderaan persendirian tidak lagi perlu mempamerkan cukai jalan di kenderaan masing-masing dan membawa lesen memandu fizikal. Sebaliknya, Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata pemilik kenderaan warga negara boleh menggunakan mod paparan LKM Digital atau ELKM dan LMM Digital ELMM melalui portal awam Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atau aplikasi telefon pintar MyJPJ. Pelaksanaan itu selaras dengan langkah digitalisasi dalam perkhidmatan teras JPJ membabitkan cukai jalan dan lesen memandu. Selaras pengumuman itu, peruntukan di bawah Seksyen 20 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 yang mengkehendaki setiap LKM dilekat dan dipamerkan pada kenderaan tidak lagi dikuat kuasa. Bermula hari ini, fasa pertama untuk private vehicles, termasuk semua kenderaan anda semua. Nanti boleh keluarkan itu stiker. Boleh terus. Download saja aplikasi, itu sudah mencukupi. Okay? Itu untuk kenderaan persendirian, untuk private vehicles. Bagaimanapun pemilik kategori syarikat, warga asing serta kenderaan perdagangan masih wajib mempamerkan cukai jalan. Sementara itu, pemegang lesen memandu Malaysia LMM persendirian juga tidak perlu membawa lesen fizikal kerana dokumen itu ada dalam aplikasi yang sama. Dengan langkah pendigitalan berkenaan, pihak penguat kuasa seperti polis dan JPJ akan dibekalkan dengan peranti khas untuk membuat pemeriksaan dan semakan. Ini pula berita membanggakan buat pemain industri animasi tempatan. Siri animasi Mekamato terbitan Monster berjaya merangkul anugerah di Tokyo sekaligus mencatat sejarah sebagai animasi luar Jepun pertama yang memenangi kategori Anime Fan Award di Anugerah Festival Anime Tokyo 2023 semalam. Ketua Pegawai Eksekutif Monster, Nizam Abdul Razak dalam hantaran di Facebook berkata, bukan sahaja peminat tempatan, malah animasi itu terbukti mendapat sokongan peminat di negara matahari terbit itu. Tulisnya ringkas, perjalanan Mekamato baru saja bermula dan ianya sangat baik. Beliau juga menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua yang mengundi Mekamato sehingga memperoleh kemenangan itu. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mengucapkan tahniah atas kemenangan terbabit yang mengharumkan nama Malaysia. Ujarnya kerajaan akan sentiasa menyokong usaha industri animasi terutamanya dalam menghasilkan karya berkualiti tanpa mengetepikan nilai tempatan. Anugerah berkenaan menyaksikan secara keseluruhan menerima 183,364 undian dan Mekamato mendapat 40,590 undian daripada jumlah terbabit.
bertemu kembali. Bagi meraihkan pelancong ke Venice, terutama bagi yang mahu menyertai Carnival Venice, mereka kini diberi peluang belajar membuat topeng. Walaupun sukar, mereka akhirnya mampu menghasilkan topeng dengan pelbagai corak dan bentuk hanya selepas sejam belajar. Usaha itu dilakukan oleh Giorgio Galasso, 60 tahun, bersama seorang anak lelakinya di bengkel mereka di dataran St. Mark di Venice, Itali. Lebih melegakan kerana jika tidak pun untuk belajar, pelancong terbabit boleh memilih sendiri topeng kegemaran mereka. Kebiasaannya, Galasso akan membuat lakaran mengenai topeng yang dikehendakinya sebelum memindahkannya ke acuan daripada tanah liat. Setiap acuan perlu ditampal dengan kertas basah bersama gam selapis demi selapis sebelum dibiarkan kering selama seminggu. Selepas itu, baru ruang untuk mata ditebuk. Sebelum dihias, topeng perlu dilicinkan dan dicat terlebih dahulu. Bahan-bahan yang digunakan sebagai hiasan pula meliputi emas, bulu burung dan bahan lain. Dan meskipun tempoh belajar cuma sejam dan setiap pelancong dikenakan bayaran €50 atau RM232, mereka berpuas hati dengan ilmu yang diperolehi. It was really fun, and an exciting experience to do this. Was it easy? No, it wasn't. It really wasn't, not so easy. Ketika ini, Carnival Venice sudah berusia lebih 1000 tahun. Untuk perayaan tahun ini, Carnival diadakan selama 8 hari dari 4 hingga 12 Februari. Sah penyatuan dua agensi gergasi K-pop, Hype Labels mengesahkan telah membeli 14.8% saham dalam SM Entertainment milik pengasasnya Yi Soo-man. Dengan pembelian itu, Hype kini menjadi pemegang saham terbesar dalam SM Entertainment. Kontrak pemindahan saham ditandatangani Soo-man dan Hype hari ini dengan nilai 422.8 bilion won atau 1.4 bilion ringgit. Dalam kenyataan bersama, mereka memaklumkan untuk bersatu bagi membawa kedua-dua agensi mencapai status game changer dalam industri muzik popular global. Mereka bakal memaksimalkan persaingan global K-pop dalam membentuk platform perniagaan gaya hidup berorientasikan masa depan. Hype juga mengesahkan bakal membeli saham-saham minoriti SM sekaligus mengukuhkan pegangannya dalam syarikat itu. Tidak dapat dipastikan lagi sejauh mana impak pembelian ini terhadap artis naungan kedua-dua agensi. Hype adalah kuasa besar di sebalik kejayaan BTS, TXT, Seventeen dan New Jeans. Artis SM pula antaranya ialah EXO, NCT, Red Velvet dan aespa. Hari ini kita akan belajar tentang pitch, iaitu adalah salah satu elemen di dalam komponen asas nyanyian. Apa itu pitch? Pitch adalah tinggi atau rendah satu not di dalam muzik, dan kita akan mewakili pitch ini di dalam muzik seperti C, D, E, F, G, A, B, C, dan kita akan menggunakan pitch ini di dalam nyanyian dengan teknik solfege, di mana kita akan menggunakan teknik solfege ini dalam pemanasan suara seperti ini. This is your first note. Ready? 1, 2, 3, go. Sukan seperti dijangka, juara Liga Kelab Hoki Terengganu mempertahankan kejuaraan Piala Sumbangsih Liga Hoki Malaysia MHL apabila menundukkan Tenaga Nasional Berhad TNB 4-3. Aksi Piala Sumbangsih antara THT dan TNB memang dinanti, lebih-lebih lagi dengan kehadiran semula pemain import dalam saingan MHL selepas 2 tahun. TNB terlebih dahulu di depan selepas Muhammad Azrai Aizat Abu Kamal menjaringkan gol pada minit ke-14. Saingan semakin sengit apabila jaringan daripada Muhammad Fitri Saari membolehkan THT menyamakan kedudukan 6 minit kemudian.
2 minit sebaik suku ketiga bersambung, TNB kembali di depan selepas Said Muhammad Syafiq Said Colan menjaringkan gol daripada pukulan sudut penalti. Namun seperti pada awal permainan, kedudukan sekali lagi terikat. Kali ini menerusi jaringan pemain import THT dari Korea Selatan, Jang Jong-hyun, minit ke-34. 10 minit kemudian, THT pula di depan, giliran Shallow Silverius mencipta nama selaku penjaring. TNB enggan berputus asa. Minit ke-49 dan hasil jaringan daripada Muhammad Amirul Hamizan Azhar, TNB mengikat kedudukan kepada 3 sama. Saingan tidak berakhir setakat itu. Berbaki seminit sebelum permainan tamat, Jong Hyun muncul sebagai hero THT apabila menjaringkan gol kemenangan perlawanan. Kemenangan ini membolehkan THT turut meraih 3 mata pertama untuk misi mempertahankan kejuaraan Liga. Saingan untuk bahagian wanita pula menyaksikan Negeri Sembilan ceria menjulang trofi kejuaraan selepas menewaskan KPT Uniten Tanda menerusi penentuan shootout. Aksi sepenuh masa berakhir seri 1 sama sebelum Negeri Sembilan mengesahkan kemenangan dengan keputusan 2-1. Seperti diduga, pertemuan antara Negeri Sembilan dan KPT Uniten Tanda berlangsung sengit sejak dari awal lagi. Dengan perlawanan turut diambil kira sebagai aksi liga, kedua-dua pasukan jelas tidak mahu melepaskan peluang untuk mencatat kemenangan. Seminit sebelum suku kedua berakhir, Negeri Sembilan berjaya memecah kebuntuan gol menerusi jaringan Nur Amirah Syakirah Zulkifli. Aksi kembali seimbang pada baki 30 minit seterusnya sehinggalah minit ke-57, Raja Nur Syarina Raja Syabudin berjaya menjaringkan gol sudut penalti, mengikat perlawanan dengan kedudukan 1 sama, menyaksikan pemenang terpaksa ditentukan menerusi pukulan shootout. Masing-masing gagal mencipta jaringan pada 3 percubaan awal. Negeri Sembilan terlebih dahulu ceria menerusi jaringan Nur Fatin Dazina Muhammad Zaidi, namun kembali diikat Nur Maizatul Hanim Syafi Sheikh Fuad. Fatin Syafika Ahmad Syukri kemudiannya menjadikan kedudukan 2-1 memihak Uniten. Kegagalan Nur Zafira Aziz menjaringkan gol menyaksikan gelaran juara sah jadi milik Negeri Sembilan. Kedua-dua pasukan berkongsi 1 mata untuk saingan Liga. Bagaimanapun, ini permulaan positif buat Negeri Sembilan yang turun dengan misi mempertahankan kejuaraan Liga. Berkedudukan selaku pendahulu Liga, laluan Benfica dalam Piala Portugal cuma setakat di peringkat suku akhir. Beraksi dengan 9 pemain akibat layangan kad merah, Benfica jelas masih gah apabila berjaya mengheret Braga ke penentuan sepakan penalti sebelum tewas 4-5. Keputusan sepenuh masa, kedua-dua pasukan terikat 1 sama. Minit ke-15 berpunca 1 sepakan sudut dan tandukan oleh Goncalo Guedes. Benfica pertama memecah kebuntuan gol. Kegembiraan Benfica tidak lama. 16 minit berselang, minit ke-31, Benfica terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Alexander Bah dilayangkan kad merah kerana memihak pemain Braga. Dari segi jaringan, kedudukan turut berubah 5 minit kemudian menerusi jaringan penyamaan Braga menerusi Al-Musrati. Kekal 1 sama, permainan dibawa ke masa tambahan bagi menentukan pemenang. Sekali lagi nasib malang menimpa Benfica apabila Morata pula dilayangkan kad kuning kedua. Penentuan sepakan penalti, Benfica terus kecewa apabila 1 daripada sepakannya diselamatkan penjaga gol Braga. Braga mara ke peringkat separuh akhir menang 5-4. Peringkat separuh akhir, Braga dijadual berdepan kelab dari Division 2 Nasional. Paparan angkasawan Cina yang berjaya melengkapkan jejak angkasa atau spacewalk mengakhiri buletin didik. Ini adalah aktiviti luar kenderaan pertama sejak stesen angkasa Tiangong siap dibina. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.